السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini menyambung perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Kita masih lagi pada bab berkenaan dengan berinteraksi dengan riwayat Israiliyat. Iaitu kalau kita tengok ianya pada teknik yang ke-10, menjaga disiplin dalam menerima riwayat Israiliyat. 11 contoh riwayat Israiliyat dan kisah palsu yang dibawa oleh penulis hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah 10 daripada kisah tersebut telah kita sentuh, dan pada pagi ini kita akan sambung pada muka surat 132, kisah yang ke-11 yang terakhir, kisah palsu berkenaan dengan cincin Nabi Sulaiman. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh penulis, disebutkan beberapa kisah ini dalam kitab tafsir. Tak kala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksudkan dengan fitnah, iaitu ujian dalam firman Allah Azza wa Jal, surah Sad ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgah sananya, kemudian dia bertaubat. Kisah ini dibahas dengan cukup panjang. Kononnya Nabi Sulaiman alaihissalam menikahi seorang wanita yang sangat baginda cintai. Wanita itu bernama Jaradah, dan dia menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman tanpa pengetahuan baginda. Muka surat 133 dikisahkan bahawa kekuatan Nabi Sulaiman alaihissalam sama ada berkenaan dengan kerajaan mahupun kenabian terletak pada cincin yang baginda pakai. Pada suatu hari ketika hendak memasuki tandas, baginda meninggalkan cincinnya kepada salah seorang isterinya. Sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam menyelesaikan hajatnya, datanglah syaitan menyamar dalam bentuk baginda dan mengambil cincin tersebut. Lalu ia menduduki singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam sehingga baginda kehilangan kekuatannya dan berubah bentuk fizikal. Kemudian dia halau daripada kerajaannya. Maka si iblis berkuasa dan menggauli para isteri Nabi Sulaiman hingga akhirnya baginda menemukan cincinnya kembali di dalam perut seekor ikan yang didapatkan daripada seorang nelayan tempat baginda bekerja. Kisah ini adalah palsu semata-mata dan tidak ada usulnya. Ibn Hazim menegaskan ini semua khurafat, kisah palsu dan dusta. Isnadnya sama sekali tidak sahih. Cerita yang ke-11 ialah cerita yang berkait dengan Nabi Sulaiman, khususnya cerita berkenaan dengan cincin Nabi Sulaiman. Cerita-cerita ni kalau kita tengok sengaja diriwayatkan. Tujuannya yang pertama, kita tahu ahli kitab daripada kalangan Bani Israel, mereka sangat bermasalah dengan Nabi dan Rasul, sama ada Nabi dan Rasul tu daripada keturunan Bani Israel, apatah lagi Nabi dan Rasul itu daripada keturunan lain. Penyakit semula jadi yang hakikatnya boleh diubati,
tetapi tidak dihiraukan oleh penderitanya, iaitu Bani Israel. Sampai ke sekarang ni pun, iaitu masalah mereka sangat-sangat tak puas hati dengan Nabi dan Rasul, ataupun siapa-siapa saja yang berkait dengan Allah Azza wa Jalla, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Hatta para malaikat pun, Bani Israel dia ada penyakit seperti itu. Bila mana dia tahu satu makhluk ni dekat dengan Tuhan, macam Jibril, macam para Nabi dan Rasul, mereka akan ada masalah hasad. Allah Ta'ala sebut kufaran hasada dalam Al-Quran. Mereka ini kufur dan mereka ini hasad kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Hasad yang timbul dalam jiwa mereka itu ialah benda yang tak betul, benda yang salah. Sebab tu kita umat Islam diajar satu aspek dalam bab akidah ni ialah an-nubuwah war risalah, kenabian dan kerasulan. Tujuan dia apa? Untuk kita tahu beza dan sempadan antara kita dengan Nabi dan Rasul, dan di mana tempat yang kita sepatutnya letak bila mana kita berinteraksi dengan Nabi dan Rasul. Bahkan para ulama dalam akidah bukan hanya meletakkan Nabi dan Rasul, pengikut Nabi dan Rasul pun diberikan keutamaan. Contoh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kaedah yang khusus diletakkan oleh para ulama ialah as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu kebanyakannya ataupun kesemua daripada mereka ialah adil. Adil dengan makna tidak ditohmah kepribadiannya, tidak dipertikai lagi apa-apa yang berkaitan dengan diri sahabat, sebab mereka ini telah diberikan pangkat oleh Allah Azza wa Jal, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka dia naik lagi, iaitu Nabi dan Rasul. Tapi Bani Israel, mereka sangat bermasalah dengan Nabi dan Rasul, hatta kepada Nabi yang hakikatnya tidak ada lagi ruang untuk dipertikai padanya, macam Nabi Sulaiman. Sebab Nabi Sulaiman ni mempunyai kerajaan yang sangat sempurna. Tidak ada lagi kerajaan yang lebih sempurna berbanding kerajaan Nabi Sulaiman yang pernah wujud atas muka bumi ini. Tidak ada mana-mana kerajaan yang boleh memerintah selain pada manusia. Kebanyakan kerajaan di dunia ni dia boleh memerintah manusia. Tu pun tak semua yang dia perintah turut dan patuh pada dia. Tapi kerajaan Nabi Sulaiman dia memerintah manusia, dia memerintah jin, dia memerintah haiwan, bahkan pergi kepada benda yang lebih dahsyat lagi, memerintah al-jamadat. Al-jamadat ni maksudnya benda yang hidup tapi tak bergerak. Batu, gunung ganang pun di bawah pekeliling Nabi Sulaiman. Maknanya kalau dikeluarkan arahan, dia bukan orang yang kena alih benda tu, tapi benda tu sendiri dengan ketaatan dia akan beralih. Pokok ke, gunung ganang ke, dia boleh beralih dengan kehendak Nabi Sulaiman. Sebab tu kerajaan Nabi Sulaiman tidak berulang lagi di dunia selepas pada kewafatannya. Kerajaan seperti ini. Macam mana kita tengok kerajaan-kerajaan yang wujud di dunia lah. Tuan-tuan tengok kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Adakah dia mampu memerintah selain pada manusia? Tak mampu. Bukan setakat nak memerintah selain pada manusia, dalam kalangan manusia yang dia perintah pun masih lagi ada yang ingkar padanya. Bahkan lebih dahsyat lagi, kerajaan selain pada Nabi Sulaiman ni, yang duduk dalam pejabat dia pun tak sekepala dengan dia. Itu kita nak cerita perbezaan kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan-kerajaan yang lain yang wujud di dunia ni. Sebab tu Nabi Sulaiman ni diberikan kemuliaan. Walaupun setinggi itu kemuliaannya dan sehebat itu kebesaran yang Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman, yang kata Bani Israel ini, yang kata ada penyakit semula jadi, ini ada masalah betul dengan Nabi dan Rasul, masih lagi mencari ruang untuk memburukkan Nabi dan Rasul. Kerajaan Nabi Sulaiman itu bukan hebat pada cincinnya, pada tongkatnya, pada singgasananya, ataupun pada bilangan tenteranya yang ramai, bukan. Kerajaan Nabi Sulaiman itu hebat kerana ianya ialah anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Itu benda yang kita kena tahu dulu. Sebab tu kalau kita tengok Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang dirinya, pasti akan disusuli dengan doa Nabi Sulaiman. Sebab tu kalau kita tengok dalam satu surah, sejak saya nak cari surah tu, ketika mana Nabi Sulaiman ni dia sampai ke satu lembah yang di situ kawanan semut ada. Ni dalam surah An-Naml. Surah An-Naml ayat yang ke 17, 18, 19. Surah An-Naml. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-17, wa husyira li Sulaimanu wa junuduhu, wa husyira li Sulaimanu wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dihimpunkan bagi Sulaiman itu tentera-tenteranya daripada jin
manusia, burung-burung, dan mereka ini berada dalam pasukan yang tersusun. Yuza'un maksudnya mereka disusun elok. Disebut jin, disebut manusia, disebut burung. Sebab apa? Sebab pertama, jin itu makhluk yang lebih awal diciptakan oleh Allah Ta'ala berbanding manusia. Lepas tu baru sebut manusia. Lepas tu sebut burung. Tak sebut dah benda-benda lain. Sebab apa? Boleh menguasai burung ni termasuk daripada benda yang sangat-sangat hebat. Maknanya dia boleh kuasai benda lain. Sebab burung ni sifat dia akan terbang. Dia tak akan dekat dengan kita. Dan sifat burung ni dia lebih selesa terbang jauh dan kita tak akan boleh mencapainya dengan mudah. Tiba-tiba Allah Ta'ala sebut dalam tentera Sulaiman itu dia ada burung-burung yang bersusun. Tuan-tuan, kalau kita tengok dulu, ada orang dia minat dengan burung ni pada bunyinya. Saya tak tahu dia perlis ni, kalau di belah pantai timur ni dia ada penggemar-penggemar burung ni, yang kaki jebak burung ni, dia ada pertandingan dengar bunyi burung. Kalau belah Kelantan, Terengganu ni dia ada satu burung, saya tak tahu perlis panggil burung tu burung apa. Burung ngobok orang panggil. Yang lagi cantik ngobok jambu. Saya tak pasti orang sini panggil apa. Tapi dia ada pertandingan dengar suara burung ngobok jambu. Duduk tengah padang bola ramai-ramai, dia tarik macam jebak burung yang orang duk jebak burung biasa tu lah. Letak dekat pada dengar bunyi je. Ada setengah-setengah burung yang dah dia tangkap lama, tak layan pun permintaan bunyi dia tu. Tuan tu dah lama dah pelihara burung tu, tapi dia kata bunyi, tak bunyi. Nabi Sulaiman belum diberi arahan, burung sudah bersusun. Maknanya kita yang orang duk pelihara burung macam burung titik ke apa, setengah-setengah orang dia minat pada burung ni, yang dia duk susun. Saya tak pernah nampak lah belah perlis ni. Kalau belah Terengganu ni dia ada rumah orang ni, semua sangka burung semua. Dia gantung tepi-tepi jalan nak suruh orang tengok dia banyak burung. Tapi burung-burung tu tak patuh dia. Bahkan burung tu menunggu dia leka, dia akan terbang keluar. Tapi Nabi Sulaiman ni sebelum dipegang, sebelum diarahkan, burung tu bersifat tunduk pada dia. Burung tu bersifat tunduk pada dia. Maknanya ini ialah satu benda yang tidak berulang pada manusia lain, melainkan kepada Nabi Sulaiman sahaja. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-18, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlah. Sehinggalah tentera Nabi Sulaiman ni berjalan, bergerak sampai kepada lembah yang didiami oleh semut. Lembah tu, bawah tanah tu, semua sarang semut dia ada bawah. Ketika mana nak sampai dekat lembah tu, Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang menjaga kawasan tu, yang disebut sebagai ratu semut. Sebab dalam ayat tu sebut qalat namlatun, berkata semut betina. Namlatun tu ialah betina yang menjadi ketuanya. Ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut-semut, kata semut tu, ketua tu, udkhulu masakinakum, masuk dalam sarang masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman, supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman, wa junuduhu, dan juga tenteranya, wa hum la yash'urun, kerana mereka mungkin tak perasan sebab kita ni kecil. Nabi Sulaiman dia dengar suara semut itu. Dia dengar suara semut tu. Nabi Sulaiman seorang yang dengar. Sebab burung tidak memahami suara semut. Manusia tidak memahami suara semut ataupun bahasa semut. Dan makhluk-makhluk lain tak perasan benda tu. Bila mana Nabi Sulaiman perasan, Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-19, ayat yang ke-19 surah An-Naml, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum hingga ketawa kerana mendengar kata-kata semut tersebut. Kemudian dia berdoa, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku perasaan ingin bersyukur di atas nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan juga kepada bapakku. Wa an a'mala salihah, dan supaya aku boleh beramal dengan amal saleh tardahu, yang Engkau redai. Wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh. Tuan-tuan boleh tengok ayat ni 17, 18, 19 surah An-Naml. Bila mana Nabi Sulaiman mendengar suara semut ni, Nabi Sulaiman berdoa pada Allah.
Maknanya tidak ada apa-apa ritual lain yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan hebatnya kerajaan dia. Dia tak mention kincinnya, dia tak mention tongkatnya, tak mention apa pun. Melainkan dia sebut ialah doa. Yang ada dalam Al-Quran, cerita Nabi Sulaiman ni ialah himpunan doa-doa dia. Tak disebut pun apa yang ada pada diri Sulaiman. Sama ada singgah sana dia, tidak didetailkan apa yang ada pada kursi dia. Tidak didetailkan benda tu. Maknanya Nabi Sulaiman ni, dia punya kekuatan yang ada pada diri dia ialah syukurnya. Syukur yang ada pada diri dia. Sebab tu orang yang mencapai pada kedudukan yang tinggi daripada segi kepemilikan material ni, orang yang ada banyak harta apa semua ni lah. Okay. Antara cara untuk mengekalkan ataupun menjadikan pemilikan yang dia ada tu, pemilikan yang diberkati ialah dengan syukur. Sebab satu orang, bila mana dia dilimpahi dengan rahmat daripada Allah Ta'ala, dengan harta dia, dengan segala benda yang dia ada ni, antara benda yang kita sebut sebagai kayu ukur, benda tu elok pada diri dia, contoh dia ada rumah kediaman yang baik, kenderaan yang baik, semua yang diukur daripada sejauh mana yang dia miliki itu mendekatkan diri dia pada Allah SWT. Kalau semua benda yang dia miliki itu tidak mendekatkan dia pada Tuhan, bahkan menjauhkan dia pada Tuhan, sebab ada orang sebelum dia memiliki dia okey, lepas dia memiliki dia bermasalah. Seperti mana Qarun, sebelum dia memiliki dia okey, dia okey, dia ikut Nabi Musa, tapi lepas pada dia memiliki, dia sangat bermasalah sehingga dia menafikan Allah Azza wa Jalla sendiri. Tapi Nabi Sulaiman, beza dia semakin bertambah, semakin tinggi syukurnya. Sebab sebahagian para ulama tafsir menyebutkan, Nabi Sulaiman ni dia bukan dapat one shot semua sekali. Bukan dia dapat, dia lahir-lahir tu semua kemahiran boleh faham bahasa haiwan tu dapat terus, tak. Kalau dia faham pun tak semua lagi haiwan dia faham, tapi dia meningkat sedikit demi sedikit. Setiap kali berlaku peningkatan itu dia bersyukur. Maknanya waktu Nabi Sulaiman faham beberapa bahasa daripada binatang-binatang tertentu ni, ada binatang lain yang belum lagi difahami perkataannya. Sebab tu sebahagian ulama tafsir mengatakan, waktu Nabi Sulaiman, waktu ayat ni cerita tentang ratu semut tu, sebahagian para ulama kata, hari itulah baru Nabi Sulaiman faham bahasa semut ni. Hari tu. Sebelum ni dia tak faham. Sebelum ni dia tak pernah reti pun semut ni buat apa. Hari tu baru Tuhan beri. Hari pertama dia dapat faham bunyi semut ni, terus dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Doa ni pun kita boleh amal untuk diri kita. Bila mana Tuhan beri pada kita nikmat, Tuhan beri pada kita keluasan, Tuhan beri pada kita kesenangan, Tuhan beri pada kita emosi yang stabil, harta kita tak terganggu, waktu berlaku peningkatan. Kalau kita jenis orang berniaga, tiba-tiba keuntungan yang agak lebih sikit pada hari ni berbanding hari lain, waktu tu kita mencontohi Nabi Sulaiman dengan kita sebut, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Kenapa dia ikat dengan ayah dia? Sebab pewarisan kerajaan tu mari pada ayah dia. Dan adapun kita nak amal doa ni, bukanlah kita kata kita mewariskan sesuatu, cuma nak katanya ialah antara sebab kita lahir ni tetap kena beri kredit kepada ibu dan ayah kita. Macam mana pun. Antara sebab kita lahir, kita wujud di dunia ni. Sebab tu tidak dipisahkan bersyukur pada Allah Ta'ala itu dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Antara bentuk satu orang tu dia bersyukur pada Allah Ta'ala, dia diringankan untuk berbuat baik kepada ibu bapa dia. Sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Yang hidup dengan dia memberi khidmat sepenuhnya pada mak ayah dia, dan yang mati dia sentiasa mendoakan ibu bapa dia. Dan yang kedua yang disebut dalam doa tu, wa an a'mala salihah, dan sentiasa beramal salih. Yang ni penting. Sebab Nabi Sulaiman bimbang, lepas pada dia faham bahasa semut ni, dia kurang buat amal salih. Sebab ada orang bila mana dia ada kelebihan-kelebihan yang berbeza. Contoh, kita sebelum ni tak reti buat benda ni, tiba-tiba Tuhan beri kita ilmu, kita reti buat benda tu, kita leka dengan kepandaian tu, jadi seronok. Sebahagian orang sebelum ni dia tak reti sangat urus ladang apa semua, akhirnya dia reti urus, dan akhirnya dia terbuang masa banyak di ladangnya sehingga dia tak buat lagi amal salih. Jadi itu antara benda yang diangkat daripada doa Nabi Sulaiman. Wa an a'mala salihan tardah. Dan yang ketiga yang penting dalam doa Nabi Sulaiman ni, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin,
dan sentiasa golongkan aku dengan rahmat-Mu dalam kalangan orang saleh. Sebab bila mana kita ni naik pangkat, macam Nabi Sulaiman ni dia naik pangkat. Hari ni Tuhan beri dia naik pangkat, dia faham bahasa semut. Sebelum ni haiwan lain dah faham. Haiwan lain dia dah faham. Hari ni satu lagi komuniti makhluk yang Tuhan buat ni, Nabi Sulaiman difahamkan oleh Allah Ta'ala, iaitu boleh faham bahasa semut. Dia macam orang naik grade, naik pangkat lah. Waktu dia naik grade, naik pangkat, dia punya environment akan berubah. Dia mungkin akan jadi ketua bahagian sekian, dia mungkin akan jadi pengarah bahagian sekian. Waktu dia naik pangkat tu, dia punya orang sekeliling tu akan berbeza. Maknanya lepas pada ni, semut-semut pun tahu Nabi Sulaiman ni faham bahasa dia. Mungkin semut akan mengerumuni Nabi Sulaiman untuk beritahu something. Mungkin hari-hari Nabi Sulaiman akan bertambah sibuk sikit. Sebab hari ni akan bermulalah semut-semut akan mengadu pada Nabi Sulaiman. Sebelum pada ni burung duk mengadu, jin duk mengadu, angin yang bergerak ni pun boleh respon terhadap Nabi Sulaiman, boleh beritahu sesuatu. Sekarang ni tambah satu lagi, iaitu semut. Nabi Sulaiman minta, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam kalangan hamba-Mu yang saleh. Maknanya sentiasa aku ni bertaut dan berpaut kepada hamba-Mu yang saleh. Sebab ada orang bila dia naik pangkat, kawan-kawan dia yang sama-sama dia salat sekali dulu, yang sama-sama duk pergi majlis ilmu dulu, mula ditinggalkan perlahan demi perlahan. Sebab dia dah sibuk dah. Yang ni bahaya. Ini doa Nabi Sulaiman yang besar. Sebab tu tiada cerita hebatnya cincin Nabi Sulaiman, tiada cerita hebatnya tongkat Nabi Sulaiman, tiada cerita hebatnya kerusi Nabi Sulaiman, melainkan hebatnya doa Nabi Sulaiman. Yang hebatnya ialah doa Nabi Sulaiman. Benda ni penting untuk kita pelajari. 3 ayat ni saya kongsikan waktu pergi ke Aceh beberapa hari lepas. Sebab saya tengok situasi yang berlaku di satu tempat di Aceh ni, dia ada penyerupaan dengan cerita ni. Saya pergi Aceh Jumaat lepas, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Isnin saya balik sini. Dia ada satu tempat di bandar Aceh ni. Dalam kawasan Aceh ni besar. Di bandar Aceh ni ada satu tempat, kalau orang pergi Aceh dia akan bawa melawat tempat ni, iaitu rumah yang tersadai, kapal yang tersadai atas rumah. Rumah di bawah kapal tu, dia macam kapal yang ada di Kuala Perlis, kapal laut biasa, kapal yang digunakan untuk nelayan lah. Dia tersadai atas tu dan diabadikan kekal macam tu. Dia ada cerita di sebalik rumah tu. Rumah tu milik kepada satu orang cikgu sekolah perempuan, Cikgu Abbasiyah nama dia. Hidup sampai sekarang. Apa yang menariknya, sebab saya nak kait dengan cerita Ratu Semut ni, ketika mana ombak kali yang kedua, sebab pusingan pertama ombak tidak menghancurkan bandar Aceh secara keseluruhan lagi. Pusingan kedua yang lebih teruk. Sebab pusingan kedua tu dia datang dengan sulfur daripada bawah perut bumi sekali. Air yang hitam. Air ni kalau kita minum, kalau terminum airnya, kita akan rasa kering kok kita ni, leher kita ni. Sebab air daripada perut bumi, kerak bumi. Bila mana pusingan yang kedua yang menyebabkan bandar Aceh ni hancur lebih pada 80%, dia pemilik rumah dia tu 2 tingkat tinggi sikit. Dia ada satu sikap. Dia tengok orang tak tahu nak lari ke mana, yang kata cikgu ni, dia beri tawaran orang-orang yang nak berlindung di rumah dia. Mana-mana orang yang rasa tak boleh nak lari ke mana, naiklah ke rumah dia. Rumah dia 2 tingkat. Pemurah, saya nak sebut tentang pemurahnya dia ni. Waktu tengah, orang kata apa, tengah emergency macam tu, dia masih lagi ada perangai nak berkongsi dengan orang, Akhirnya dia bagi ruang untuk orang masuk. Dalam beberapa belah orang masuk. Rumah tu pun tak selamat hakikatnya. Sebab air tu makin tinggi. Sebab air ni 2 kali pokok nyok kalau kita tengok. Hakikatnya. Lagi tinggi pada rumah tu. Tapi Allah Ta'ala takdirkan, ada satu kapal yang tengah renovate, yang tak berlayar lagi. Kapal tu dihantar mengelilingi dekat dengan rumah dia dan betul-betul pak atas atap rumah dia. Sehingga menyebabkan yang duduk pada tingkat 2 tu pindah naik ke bot atas. Akhirnya pusingan ombak tu bermain berpusing, termasuklah cikgu tu ada dalam tu dan 18 orang yang ada dalam tu. Termasuklah satu orang yang jaga bot tu duduk tidur, dia tak perasan pun tsunami berlaku ni, tak tahu apa cerita pun. Akhirnya redalah dia punya pusingan ombak tu dah reda. Bila dah reda, rumah tu betul-betul
kapal tu tutup pak atas rumah tu. Waktu pak, dia orang ni tertelan air ombak tu yang menyebabkan dia orang rasa tak selesa pada leher dia orang. Sebab air daripada sulfur tu. Allah Ta'ala takdirkan beberapa buah nyok ni dia terapung masuk dalam kapal dia orang. Kan air nyok tu kan kalau kita minum dia boleh redakan sikit lah. Okay. Cuma satu problem dia, tak tahu nak buka dengan apa. Tak ada parang, tak ada apa. Sehinggalah dia tengok, yang duduk atas kapal tu tengok perasan bilik yang tempat kapten duduk tu terkunci. Ketuk-ketuk rupanya ada seorang yang duduk jaga bot tu tidur lah tu. Dia pun buka, dia kata, apa jadi? Ni kenapa duduk atas bot saya? Dia tak tahu cerita. Maknanya tuan-tuan boleh bayang dengan tsunami yang hebat tu, yang menghancurkan semua orang, yang bising apa semua, dia boleh tidur atas tu, tak tahu apa je. Okay. Dia pun buka, dia kata, okay, ni ambil parang ni apa semua, belah kelapa tu, akhirnya dia orang minum, lega lah kesan tertelan air yang bercampur dengan sulfur tu. Okay. Saya nak cerita apa? Tuan-tuan baca tadi, ayat yang ke-18 surah An-Naml, ketika mana Allah Ta'ala cerita, ratu semut yang risau, dia punya komuniti dia ni dipijak oleh Sulaiman. Dia kata, masuklah ke dalam sarang kamu. Dia ada fikir tak selamatkan diri dia, dia suruh orang lain selamat juga. Sebab tu dia kata, masuk semua ke sarang kamu, supaya kamu tidak dipijak oleh Sulaiman. Saya nak cerita yang kata cikgu perempuan ni, pemilik rumah tu, dia tak selamatkan diri dia je, dia offer orang lain untuk selamat. Akhirnya Tuhan hantar bot itu, dan Tuhan hantar sekali dengan buah kelapa sekali, penawar kepada orang yang tertelan kepada sulfur. Saya nak sebut sini apa dia? Karamah orang yang bermurah hati. Sebab tu Tuhan sebut antara tanda orang beriman, ketika mana susah ni masih lagi nak infak dekat orang. Nak infak dekat orang, nak tolong orang. Allah Ta'ala jadikan rumah dia tu terkenal. Kalau tuan-tuan pergi Aceh, mesti kena pergi situ. Mesti kena pergi. Cikgu tu masih lagi hidup, kerajaan beli rumah dia, kerajaan bagi rumah lain dekat dia, dan akhirnya rumah dia terkenal. Setiap kali orang pergi, dah cerita 20 tahun lepas dah pun, orang pergi, orang akan pergi rumah tu. Rumah itu ialah lambang pada kemurahan. Dia ada fikir risau, kita susah, kita tak jadikan kita bagi lepas susah. Kita tetap fikir macam mana nak bagi orang lain pun hilang pada kesusahan. Dan saya duk buat perbandingan. Kita pergi ke muzium tsunami tu, kita tengok ada satu helikopter kecil, helikopter chopper lah kita panggil. Helikopter tu ranap hancur. Helikopter ni dikhususkan untuk selamatkan orang-orang besar yang berkepentingan di Aceh waktu tu. Helikopter ni semua ranap, termasuklah driver, pilot dia, termasuklah orang kaya yang cuba diselamatkan, semua mati. Kerana apa? Penting diri pada waktu tu. Yang ada helikopter ni semua nak lari awal. Akhirnya orang-orang kampung ni berpaut, helikopter tak boleh naik, akhirnya jatuh, kena hentam dengan ombak, semua mati. Tapi yang kata cikgu tu, yang pemurah, rumah hanya kekal. Dia pun kekal. Orang 18 orang pun kekal. Disejarahkan rumahnya. Diberikan, orang kata apa, kemuliaan rumah dia, sehingga orang beli rumah dia. Dimasyhurkan rumah dia kerana kemurahan. Ini bab yang luar sikit lah daripada apa yang kita bahas. Cuma nak kata, jangan sekali-kali kita menyimpan sifat bakhil. Bakhil akhirnya memberikan kehinaan. Macam yang tuan-tuan tengoklah muzium dia, helikopter tu dia simpan untuk tunjuk, inilah kesan orang kedekut. Helikopter entah ke mana, dia pun entah ke mana, pilot dia pun entah ke mana. Tak ada orang, dia pun orang tak kenal. Orang tak tahu siapakah orang besar, Datuk mana ke, Tan Sri mana ke yang memiliki helikopter tu, tak kenal pun. Tapi yang kata cikgu sekolah biasa ni, famous dia kerana dia pemurah. Dia pemurah. Macam mana semut yang betina ni ataupun 16 ni, waktu dia perasan tentera Nabi Sulaiman, dia tak kata, tak apa, aku selamat, aku seorang aku lari dulu. Tak. Dia seru semut yang lain. Kalau kita tengok pada ayat yang dia guna tu, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian semut, maknanya semut yang baby lagi duduk dalam telur pun dia seru, semut yang dah tua pun dia seru, semua semut, jantan betina semua dia seru. Dia tak penting diri. Dia panggil semua orang. Sebab tu Nabi Sulaiman minta kepada Tuhan supaya diberikan rasa bersyukur kerana dia dapat kelebihan tu. Pertama, dia boleh belajar daripada macam mana cara semut ni memimpin. Sebab Nabi Sulaiman pun pemimpin. Antara benda yang perlu difikirkan oleh pemimpin ialah menyelamatkan semua sekali daripada rakyatnya, terutamanya menyelamatkan urusan akhiratnya. Jangan fikir selamat kita je. Ini antara benda yang besar. Jadi Nabi Sulaiman itu ceritanya ialah hebatnya pada doanya.
Apa-apa saja cerita yang berkait dengan nak besarkan cincin dia ke, ataupun Sulaiman tu jadi teruk kerana hilang cincin dia, ini semua cerita karut. Ini semua cerita yang tak boleh dijadikan sandaran sebagai untuk berinteraksi dengan kisah Nabi dan Rasul. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk cerita Nabi Sulaiman ni. InsyaAllah kali yang seterusnya dalam bulan Ramadan kita akan bahas teknik yang ke-11, muka surat 134, memahami munasabah, iaitu perkaitan ayat, surah atau kalimah antara satu sama lain. Yang tu kita akan tengok pada kali yang akan datang. Kita berpada sini je untuk pagi ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.